Datuk Yang di-Pertua, seperti yang berhormat sedia maklum, golongan sasaran bagi projek perumahan prima adalah pemohon berpendapatan sederhana yang mempunyai pendapatan isi rumah di antara RM2,500 sehingga RM10,000 dengan mengambil kira kemampuan pemohon berdasarkan umur dan juga tanggungan. Pemohon di bawah kategori ini adalah layak untuk memohon mana-mana projek prima yang dibangunkan di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, setakat ini sebanyak 8,547 unit rumah telah diluluskan oleh anggota Perbadanan Prima bagi negeri Sarawak, di mana projek-projek tersebut berada di dalam pelbagai fasa perancangan. Walau bagaimanapun, buat masa ini Prima masih belum mempunyai sebarang cadangan pembangunan di kawasan Sarike. Namun begitu, sekiranya terdapat permintaan, Prima sentiasa terbuka dan mengalu-alukan sebarang cadangan jika terdapat tanah-tanah yang bersesuaian di kawasan Sarike atau di mana-mana kawasan sekitar negeri Sarawak untuk pembangunan Prima. Di samping itu, berhubung dengan projek PPR di Parlimen Sarike, boleh memohon dipertimbangkan jika terdapat keperluan oleh kerajaan negeri. Kelulusan projek ada tertakluk kepada persetujuan dan peruntukan daripada agensi pusat yang berkaitan. Terima kasih. Yang Amat Sarike. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Tuan Ibu Menteri. Saya ingin tahu dari segi penilaian dan kajang jika ada. Adakah projek Prima satu projek lebih baik jika dibandingkan dengan projek perumahan yang lain? Dan tadi yang berhormat Menteri tersebut ada 8,800 rumah Prima di Sarawak. Seluruh Malaysia, ada berapa banyak rumah dibina di bawah projek Prima? Sila penjelasan. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, bagi seluruh Malaysia, jumlah yang telah diluluskan ialah 119,933. Kemudian di Sarawak 8,547, iaitu yang melibatkan kawasan Bista Tunku Kuching, Matang Kuching, Kidurong Bista Tunku Kuching 1,877 di peringkat pembangunan jenis strata. Matang Kuching masih lagi di peringkat konsep sebanyak 1,560, dan di Kidurong Bintulu yang Muhammad Bintulu iaitu sebanyak 5,110, iaitu sekarang ini berada di peringkat pelaksanaan jenis pembangunan bercampur. Dari segi penilaian sama ada perumahan Prima ini baik ataupun tidak, saya telah maklumkan dari masa ke semasa bahawa Prima ini ialah untuk orang yang berpendapatan sederhana, dan ianya kita bagi berdasarkan pelbagai cara. Kalau sekiranya dia tidak mendapat kelulusan daripada bank, kita boleh perkenalkan sistem RTO, rent to own, iaitu kita bagi pinjaman sampai ke tahap 110%. Kemudian yang berikutnya, Prima bagi diskaun sebanyak 20% daripada harga pasaran. Kalau yang berhormat rasa sama ada dia baik ataupun tidak, pada pandangan saya ialah adalah terbaik kalau dibandingkan dengan yang lain. Sejumpa Yang Berhormat Dr. Nor Azmi bin Ghazali. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ranum delima enak dimakan. Khasiat berkesan hindari kuman. Soalan 5 bagan serai ajukan. Mohon penjelasan Menteri Budiman. Sila Menteri. Tak payah bantu dah. Yang Berhormat, pertanyaan yang Berhormat ialah menunjukkan kepada berapa banyak perbincangan telah dibuat oleh pihak PDRM dengan
khidmat kesihatan untuk mewujudkan projek perintis bagi menangani HIV di lokal. Ya, soalannya, sekali perbincangan telah diadakan pada 29 November 2013 dan secara kebetulan pada hari ini adakan satu mesyuarat lagi, Yang Amat. Pada peringkat pertama diadakan bahawa pada ketika itu kita mencari apakah mekanisme yang perlu dibuat oleh pihak dua-dua kementerian untuk mengadakan pegawai kesihatan di dalam sistem lokal itu sendiri. Dan selepas mendapat sedemikian, maka pihak PDRM telah majukan proses permohonan kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam untuk melantikkan pegawai kader untuk jawatan ini, mana dia iaitu jawatan itu daripada PDRM dan anggota ataupun pegawainya daripada kesihatan. Selain daripada perbincangan berkaitan perjawatan, perbincangan berkaitan keperluan logistik, perundangan, jadual, tugas, allowance, keselamatan pegawai, perubatan akan juga telah diperhalusi. Namun demikian kita masih menunggu keputusan daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Yang Amat Bagan Serai. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya mendapat peluang untuk melawat pusat rawatan dadah, pusat tahanan reman dan juga berpeluang secara formal berjumpa dengan polis bandar di Zurich, Switzerland pada tahun lepas. 2 dekad dulu, Zurich berdepan dengan kemuncak penggunaan dadah secara terbuka dan telah memberikan ancaman yang besar terhadap keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi banyak jenayah yang berkaitan dengan dadah yang menyebabkan kematian, ragut dan sebagainya, rompakan. Kerajaan Swiss pada ketika itu sedar dan telah bertindak untuk membuat satu dasar baru yang komprehensif dan holistik. Kerajaan sebab memandangkan penguatkuasaan undang-undang sahaja dan kepolisian tidak berjaya mengawal keadaan. Sejak itu, polis dan kerajaan menyokong rawatan dadah berasaskan bukti, evidence based dengan izin, penggunaan metadon, sokongan psikososial, kebajikan, perubatan dan kaunseling di bawah satu bubuk. Dan pengguna dadah yang tidak ganas, yang non-violent dengan izin, tidak dipenjarakan dan sebaliknya segera dialihkan kepada perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Skill. Natijahnya kesihatan jadi lebih baik, tidak ada penggunaan heroin yang banyak, penggunaan dadah kurang, jenayah kecil, crime, petty crime, tidak ada open drug scene. Bahkan saya ingin bertanya, setelah sekian lama, sejauh manakah kempen perangi dadah dengan approach, dengan izin yang sedia ada, berjaya mengawal permintaan, penyeludupan, penggunaan dadah? Dan adakah kerajaan merancang untuk memasukkan unsur-unsur dasar dadah yang telah berjaya seperti di Zurich ini ke dalam dasar dadah negara baru yang akan diperkenalkan tidak lama lagi? Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih, Yang Muhammad. Soalan ini betul-betul jauh terkeluar. Sebenarnya soalan kita berhubung dengan lokap. Tapi soalan Yang Muhammad tambahan ni ialah soalan berhubung dengan dadah, menangani dadah. Walau bagaimanapun oleh kerana Yang Berhormat telah bertanya, saya pun tidak memberilah peluang dengan Yang Berhormat untuk dijawab juga sedikit. Sebenarnya kita pada masa sekarang, Datuk Yang Bertua, tengah merancang menggubalkan satu dasar dadah negara. Sebagaimana yang diketahui bahawa kita belum lagi sebenarnya mempunyai dasar dadah negara secara holistik, dan sekarang kita telah menjemput pihak Institut Kajian Keselamatan Negara Malaysia, iaitu dalam KDN, bekerjasama dengan pihak Majlis Profesor Negara dan universiti-universiti tempatan untuk membuat satu kajian dan mendatangkan kerangka dasar dadah negara. Dan apa yang pasti ialah kita kena membuat dua alihan. Yang pertama, supaya penguatkuasaan ditekankan oleh kerana kemasukan dadah daripada luar negara tetap tidak akan berhenti.
bagaimana indikasi-indikasi yang kita terima bahawa daripada sama ada daripada Emerald Crescent, iaitu daripada Emerald Triangle, iaitu di South America, yang mana dadah ini dilihat sebagai satu industri, dan di Emerald di Golden Crescent, iaitu di Iran, Afghanistan dan Pakistan Triangle umpamanya, ini dipanggilkan Golden Crescent, yang mana pengeluaran dadah ni satu alternatif kepada perjuangan melawan Angkatan Tentera Dunia ataupun Allied Forces. Jadi makna pilihan kepada pihak dunia ialah sama ada biar dia jual dadah ataupun suruh dia terlibat dengan perjuangan itu. Jadi ini satu, masih makna dia pengeluaran dadah daripada Golden Crescent ini tetap akan berterusan. Dan juga Golden Triangle masih tidak ada alternatif pada penanam popi dan sebagainya. Seluruh Golden Triangle, iaitu di Cambodia, Thailand dan Myanmar. Dan kita telah berbincang dengan pihak-pihak ini untuk mencari alternatif, tetapi sampai sekarang pun tidak ada. Dan yang kedua, pengeluaran dadah secara sintetik daripada negeri China dan Afrika masih berterusan, mencari jalan untuk masuk ke negara kita. Dan kemasukan ini sudah beralih daripada main entrance entry point, iaitu macam KLIA, Subang, Bayan Lepas dan Johor umpamanya, dia berubah. Mungkin dalam kajian dan pengajian ataupun pendapat polis intelijen, iaitu akan memasuki mungkin menerusi KK, Sarawak, Labuan dan tempat-tempat yang kecil semacam Golok dan sebagainya. Ini kita pantaukan dalam sudut ataupun kerangka penguatkuasaan. Dan dalam masa yang sama kita juga merawat, rehabilitate dan mengajar pihak-pihak yang telah terlibat dengan dadah ini, iaitu dalam sudut pulihan. Ini menggunakan apa yang Yang Berhormat sebut tadi, metadon. Ini masih kita guna pakai, walaupun kajian berterusan dibuat untuk mencari alternatif lain secara spiritual, sosial dan berbagai lagi mekanisme yang kita nak kajikan. Dan ini akan insya-Allah dimasuk dalam kerangka menangani dadah ini yang dianggap sebagai satu musuh negara yang besar pada masa sekarang ini. Dan sokongan daripada Yang Berhormat sekalian untuk melaksanakan undang-undang dan sebagainya yang kita bakal bawa ke Dewan ini, termasuklah di bawah di hadapan kita ini ada daun kertum baru dimasukkan, yang mana Yang Berhormat daripada Kedah amat berminat sangat. Selama 8 bulan saya merangka dan insya-Allah sedang berbincang dengan Kementerian Kesihatan juga, akhirnya daun kertum ini dapat dipinda undang-undangnya. Sebab dimasuk kertum tu, istilah kertum tu tak ada dalam undang-undang, jadi dimasuk istilahnya, dan juga hukuman dimasuk bersama, dan juga di bawah schedule Akta Dadah Merbahaya tahun 1952. Terima kasih Datuk Yang Tua. Bukit Katil. Thank you anyway. Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Menteri menjelaskan tadi soalan berkaitan dengan hak kesihatan terhadap mereka yang ditahan di dalam lokap. Cuma saya nak minta penjelasan bagaimana pendirian kerajaan berkaitan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Suhakam ataupun beberapa cadangan oleh Suhakam pada tahun 2013, iaitu hak kesihatan kepada banduan penjara dan mungkin dia terpakai untuk mereka yang ditahan dalam lokap polis. Dan dalam laporan itu secara ringkas Suhakam menyatakan ada 3 masalah besar. Pertama, rawatan perubatan di dalam penjara, penjagaan kesihatan mental di dalam penjara bagi kaki tangan dan banduan, dan keadaan ataupun infrastruktur penjara. Jadi saya ingin tanya Pak Menteri, saya telah bangkitkan soalan ini pada sesi yang lepas. Yang Pak Menteri jawab bahawa ICRC malah mengesahkan bahawa Malaysia memberikan layanan yang terbaik pada banduan. Tapi dengan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, saya fikir kerajaan masih lagi tidak memberi layanan yang manusiawi lah paling kurang kepada mereka yang ditahan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan utama yang apabila berbangkit soalan kesihatan dan sebagainya berbangkit dalam lokap polis, maka pihak polis PJRM telah membuat standard operating procedure yang baru untuk menangani masalah ini supaya diadakan periodical check-up
kepada pihak-pihak ditahan dalam lokap. Tetapi sebagaimana yang Berhormat sedia maklum bahawa penahanan dalam lokap ni hanya 30 hari saja di bawah undang-undang penjara. Ya. Jadi 30 hari saja, selepas itu akan dipindahkan ke penjara. Dia tidak boleh ditahan lebih lama daripada itu. Jadi makna dia, inilah satu kekangan pada pandangan kerajaan untuk meluluskan jawatan-jawatan yang tertentu untuk yang telah dipuhun oleh pihak PDRM, pegawai KBJS Kesihatan untuk PDRM. Inilah kekangan-kekangan oleh kerana tempoh masa untuk orang berada dalam lokap itu hanya ditetapkan hanya 30 hari, tak boleh lebih daripada itu di bawah undang-undang. Jadi ini walau bagaimanapun kita mengadakan periodical check-up, dan kalau perlu setiap masa bila orang itu ada komplain soal kesakitan, kita juga akan membawa mereka ke hospital. Dan dalam masa yang sama kita juga memasangkan CCTV melihat keadaan, bukan saja keadaan pergaulan mereka dalam lokap, tetapi juga melihat keadaan sama ada orang yang mendapat kesakitan ni melapor kepada polis ataupun tidak, supaya dimonitorkan daripada luar. Dan ini telah kita laksanakan, Yang Hormat. Dan ini soalan yang asal tadi mengata projek Perintis ini akan kita laksanakan di semua lokap Baspadu. Bagaimana Yang Berhormat juga sedia maklum, kita mempunyai beberapa lokap Baspadu yang ada sekarang ini, iaitu satu di Kuala Lumpur, di Jinjang, yang kedua di Indramayu Kota Pahang, yang satu lagi di Shah Alam, Selangor, yang satu lagi di Kota Kinabalu, Sabah, dan Terbayan Baru, Pulau Pinang. Ini adalah lokap padu yang bakal kita rancangkan dengan terperinci dengan pihak Jabatan Kesihatan, dengan harapan kita supaya kerajaan meluluskan jawatan-jawatan yang kita minta, kader officers yang kita kehendaki untuk melihat kesihatan mereka ini. Dalam masa yang sama, Yang Hormat juga bertanya soalan dalam penjara. Saya berbincang sendiri dengan Profesor Noor Adiba berhubung dengan penyakit-penyakit berjangkit, dan saya telah mencadangkan kepada pihak penjara supaya diadakan pegawai-pegawai sebagai yang disihatkan oleh profesor ini, tak perlu menggunakan pegawai bertahap doktor, tetapi memadai mengadakan pegawai yang bertahap senior nurses di tiap-tiap penjara. Ini telah dirancangkan, kita masih berbincang dengan pihak JPA dan untuk merealisasikan kehendak-kehendak ini. Dalam masa yang sama, Yang Hormat, periodical check-up ini masih berterusan, dan kita masih berbincang dengan pihak AADK supaya membuat screening secara terperinci kepada mereka ini bersama dengan pihak prison dan juga pihak kesihatan. Terima kasih, Yang Hormat.